Assalamualaikum dan salam satu Malaysia bersua dalam semasa 10. Saya Zarul Fahmi Khairuddin. Sebuah pesawat Malaysia Airlines yang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing terputus hubungan dengan Menara Kawalan Udara di Subang kira-kira pukul 2.40 pagi awal hari ini. Penerbangan MH370 Boeing 777 itu membawa 227 penumpang termasuk 2 orang bayi dan 12 anak kapal. Malaysia Airlines dalam satu kenyataan memaklumkan pesawat itu berlepas dari Kuala Lumpur pada pukul 12.41 pagi Sabtu dan sepatutnya mendarat di Beijing pukul 6.30 pagi tadi. Malaysia Airlines sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa yang telah menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan pesawat berkenaan. Syarikat penerbangan itu juga akan memaklumkan perkembangan terbaru mengenainya dari masa ke semasa. Orang ramai yang ingin mendapat maklumat lanjut boleh hubungi talian yang tertera. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia bersua dalam semasa 11. Saya Zarul Fahmi Khairuddin. Lagi perkembangan terkini mengenai pesawat Malaysia Airlines yang dilaporkan terputus hubungan dengan Menara Kawalan Udara di Subang. Pihak MAS akan mengadakan satu sidang akhbar pagi ini untuk memaklumkan perkembangan terkini mengenai kejadian itu. Pihak MAS juga telah menghubungi waris anak kapal dan penumpang untuk memaklumkan mengenai perkara tersebut. Penerbangan MH370 Boeing 77 itu membawa 227 penumpang termasuk orang bayi dan 12 anak kapal. Pesawat berkenaan yang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing terputus hubungan dengan Menara Kawalan Udara di Subang kira-kira pukul 2.41 pagi awal hari ini. Orang ramai yang ingin mendapat maklumat lanjut boleh hubungi talian 0378841234. Dan saudara, untuk mengikuti perkembangan terkini mengenainya, kita bersama wartawan Zulhafiq Halim yang berada di Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat Aerotautika di Subang. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat Aeronautika Jabatan Penerbangan Awam Malaysia, di mana kejadian berlaku melibatkan pesawat hilang dari radar, iaitu pesawat MAN 370 iaitu Boeing 772. Setakat ini usaha mengesan pesawat tersebut sedang lagi dilakukan para pegawai Jabatan Penerbangan Awam Malaysia di pusat search rescue ini. Dan terdapat pelbagai kabar angin ketika ini sedang dievaluasi di WhatsApp, aplikasi telefon pintar dan juga di media sosial. Dan diminta kepada sesiapa jua untuk tidak menyebarkan kabar angin tersebut selagi mana keputusan sudah masih belum dikeluarkan. Dan untuk maklumat terdapat pelbagai faktor-faktor akan dilakukan bagi operasi mencari dan menyelamat ini. Dan Malaysia juga telah mengaktifkan pusat mencari dan menyelamat ini dan akan menghantar pesawat IC-25 daripada Tentera Udara Jaya Malaysia dan juga T-170 untuk mencari pesawat yang dikatakan hilang dari radar berkenaan. Dan pesawat FMM ini bersiap sedia untuk melakukan penerbangan mencari dan menyelamat yang sedang dikoordinasikan. Singapura turut bersedia untuk menghantar bantuan, namun yang pasti buat ketika pesawat tersebut masih tidak lagi dapat dihubungi oleh pusat kawalan mencari dan menyelamat ini. Jadi setakat itu perkembangan buat. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perkembangan terbaru mengenai pesawat MAS MH370 yang hilang dari pengawasan radar. Bersama kami ketika ini wartawan Dian Fatihah Magno di KLIA. Silakan Dian. Dah ready dah. Earlier this morning, I had a discussion with the Dian, teruskan. the
PTL and PTU. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri berikutan insiden pesawat. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri berikutan insiden pesawat Boeing 777 yang dalam penerbangan daripada Kuala Lumpur menuju ke Beijing yang dikatakan terputus hubungan dengan menara kawalan di Subang pada jam 2.40 pagi tadi. Untuk perkembangan lanjut, kita ikuti sidang media yang sedang berlangsung sekarang. In which we have ensured that all relevant agencies focus and make sure that as much information that is available is dispersed immediately to the public. Saya nak maklumkan di sini bahawa agensi-agensi yang berkaitan, pertamanya melibatkan ATM. Saya dah pun berbincang dengan Saksi Panglima Angkatan Tentera dengan Panglima Tentera Laut, Tentera Udara, di mana kita telah arahkan aset-aset kita sama ada tingkat Tentera Laut dan Udara untuk membantu dalam operasi mencari dan menyelamat. Keduanya, MKN dengan APMM juga telah pun diarahkan untuk bersama-sama dengan kita, dan di sini saya nak maklumkan bahawa pusat kita koordinasikan gerakan ini akan kita wujudkan di sini. The point person yang kita telah pun mengenal pasti ialah pengarah DCA, dan PC setiap 2 jam akan diadakan supaya maklumat yang terkini dapat dimaklumkan kepada orang ramai. Pihak MAS telah pun menghubungi keluarga mereka yang terlibat. 80% saya dimaklumkan telah pun dihubungi, dan kebajikan dan juga keperluan keluarga-keluarga mereka ini akan diambil tanggungjawab oleh pihak MAS. Ketiganya, hubungan kita dengan negara-negara yang terlibat. Saya boleh mengesahkan bahawa setakat hari ini, sekarang ini kita masih belum dapat maklumat terkini kedudukan kapal terbang yang terlibat, dan negara-negara yang kita telah pun hubungi sama ada melalui DCA atau melalui pihak tentera juga telah mengesahkan bahawa mereka tidak mempunyai maklumat yang boleh membantu. Ini termasuk negara China, terutamanya ada bersama negara Filipina, negara Vietnam of course, dan saya percaya bahawa semua usaha yang telah dan boleh dilakukan setakat ini telah pun kita lakukan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan bersama-sama dengan kita pukul 4 nanti, dan saya percaya bahawa apa yang kita lakukan ini merupakan yang terbaik, dan saya harap bahawa saluran yang kita wujudkan ini dapat memastikan spekulasi-spekulasi yang kadang-kadangnya tidak ada asas langsung tidak digembar-gemburkan di luar sana. Contoh cerita yang menyatakan bahawa pesawat telah pun mendarat di Nanning, itu tidak benar. Keduanya, bahawa ada maklumat yang kesan pesawat berada di perairan Vietnam di selatan sebuah pulau. Saya dapat pengesahan daripada DCA, ianya tidak benar. Dapat dari pengesahan daripada Wisma Putra pun tak benar. Tetapi itu pun tak mencukupi. Saya nakkan pengesahan daripada pihak tentera kita yang sekarang ini menghubungi Tentera Laut Vietnam untuk mendapat pengesahan. Jadi apa jua maklumat yang kita salurkan melalui point person kita, Dato' Azharuddin, DCA, melalui OCC, ini merupakan maklumat yang telah pun disahkan oleh agensi-agensi berkenaan. Ada soalan? Yes, at the moment we have no information of any wreckage. We have no information of that, but we are looking at all possibilities. We decided to have an operations coordinating center
We've also decided to appoint person from the Department of Civil Aviation to be our point person. We have also decided that a press meeting or press information it will be done every 2 hours. We have activated the military, our Air Force and our Navy. I had discussions with them earlier this morning, has been activated. Our National Security Council with our Coast Guard is also on it. And thirdly, we're working very closely with our neighbors, especially with China, Vietnam, Philippines, Indonesia, where we have requested assistance. First, on information of whereabouts the planes may be, and secondly, if there is a need for search and rescue, which we cannot cope. I've been told that cooperation from the civil side and also from the military side is very forthcoming. So we're doing everything that we can to ensure that every possible angle in this situation is addressed. The second point I wanted to raise just now is to avoid speculation. There are two issues that have been raised earlier, that the plane landed in Nanning. That is not true. The second point, that they found wreckage in an island on the south side of Vietnam. DCA and also our Foreign Office have said that it is not true. But since the report Okey, demikian sementara tadi kita bersama pemangku Menteri Pengangkutan di KLIA mengenai perkembangan semasa mengenai kehilangan pesawat MH320. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pihak berkuasa Vietnam masih belum dapat mengesan lokasi sebenar pesawat MH370 penerbangan Malaysia yang hilang ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Dan menurut kenyataan pihak berkuasa Vietnam dalam laman webnya, pesawat tersebut tidak mengeluarkan sebarang isyarat kecemasan sebelum hilang dari radar pusat kawalan udara di Cha Mau. Pesawat MH370 sepatutnya boleh dikesan pada radar pusat kawalan udara di Ho Chi Minh City sebaik melepasi Cha Mau. Wilayah Cha Mau terletak di bahagian selatan Vietnam. Dalam pada itu, pesawat Malaysia Airlines yang dalam perjalanan ke Beijing yang hilang hari ini dipandu Kapten Zahari Ahmad Shah, 53 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAS Ahmad Jauhari Yahya menjelaskan Kapten Zahari menyertai MAS pada 1981 dan mempunyai pengalaman terbang selama 18,365 jam. Ahmad Johari juga berkata pembantu juruterbang penerbangan MH370 ialah Farid Abdul Hamid, 27 tahun. Farid berpengalaman terbang selama 2,763 jam dan menyertai MAS pada tahun 2007. Pesawat Boeing 777-200 yang hilang itu berusia 11 tahun 10 bulan. Bila perkembangan nahas pesawat MAS hilang, wartawan Nur Yusof kini berada di Anjung Menara Tinjau Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mempunyai butiran lanjut. Silakan. Ya, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Saya sekarang berada. Attention to passenger RJ Kodwal and passenger Anupma Kodwal. Ya, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Saya sekarang berada di Anjung berlepas di tingkat 5 KLIA ketika ini, dan tumpuan media ketika inilah untuk mendapatkan gambaran perbincangan antara waris-waris mangsa dengan pihak berkuasa, dan dapat saya gambarkan pihak media nampaknya tidak dibenarkan untuk menembual waris mangsa kerana ini menjaga sensitiviti kedudukan saat yang getir ketika ini. Apapun pihak media, sebenarnya setakat inilah garis
garis had sepadan yang dapat dibenarkan, di mana pihak keselamatan Malaysia Airport Berhad terpaksa mengawal pergerakan kami demi untuk mengelakkan sesuatu yang boleh menimbulkan sensitiviti, khususnya di kalangan waris-waris mangsa yang ketika ini mungkin dilanda kegelisahan tentang nasib anggota keluarga mereka. Dan kami sedang berkumpul di sini untuk jika benar sebaik mendapat gambaran khususnya tentang perkembangan yang dilaporkan oleh pihak berkuasa, sama ada oleh pihak Malaysia Airport Berhad ataupun MAS mengenai kejadian tersebut. Setakat ini kami masih belum dan gagal mendapatkan gambaran itu, kerana sebaik saya waris mangsa keluar, mereka akan diiringi dan terus keluar daripada kawasan ini. Apapun kita memahami keadaan situasi ini, dan ketika ini tiada perkembangan terbaru yang boleh melegakan, kerana setakat ini kami hanya mengetahui bahawa hanya dilaporkan bahawa pesawat MAS tersebut hilang ketika melintasi kawasan udara Vietnam. Dan media lebih kurang dalam 100 orang ini berkumpul untuk semata-mata dengan tujuan untuk melaporkan perkembangan semasa dan juga dapat berkongsi perkembangan semasa berita terbaru, khususnya keluarga-keluarga mereka, ahli keluarga mereka yang menaiki pesawat tersebut. Dan setakat ini ada beberapa orang ahli keluarga yang baru masuk, diiringi oleh pasukan keselamatan Malaysia Airport Berhad untuk ke bilik khas. Di sana mereka berhimpun, difahamkan ada taklimat khas oleh pihak berkuasa mengenai kedudukan perkembangan semasa ke atas ahli keluarga mereka yang menaiki pesawat tersebut. Dan ada juga sebentar tadi ada seorang keluarga mangsa yang telah diminta oleh pihak berkuasa supaya menyediakan pasport dan mengiringi 2 orang keluarga untuk ke kawasan lokasi di mana pesawat itu hilang. Tapi kami tidak dapat mendapat gambaran yang lebih lanjut tentang situasi tersebut, kerana beliau terpaksa diiringi dan bergegas keluar daripada kawasan ini. Ini untuk arahan daripada pihak atasan katanya. Dan sekarang ini kami masih lagi menunggu jika ada di antara waris-waris mangsa yang sempat kami temui, dan pihak media nampaknya bersabar menunggu detik itu. Dan sebaik sekiranya ada gambaran terkini, mungkin kita akan berjaya mendapatkan salah seorang waris mangsa, kita akan memberi laporan itu terus dari Anjung Berlepas tingkat 5 KLIA ini. Itu sajalah laporan saya di KLIA. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Terima kasih Nur Yusof, dan saudara, kami akan teruskan membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Pastikan anda bersama TV1. Dengan itu, Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pesawat MH370 penerbangan Malaysia yang sedang dalam perjalanan dari KLIA ke Beijing hilang daripada radar seminit sebelum memasuki ruang udara Vietnam. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Vietnam Pham Quy Thieu kepada agensi berita DPA. Menurut Quy Thieu, pihaknya tidak dapat mengesan apa yang berlaku kepada pesawat tersebut, tetapi dapat mengesahkan ia hilang 1 minit sebelum memasuki radar Pusat Kawalan Udara Ho Chi Minh City. Sementara itu, kabar angin yang mendakwa pesawat MH370 penerbangan Malaysia terhempas di perairan Terengganu tidak benar. Perkara itu disahkan Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein On dalam sidang media di KLIA Sepang. Memastikan spekulasi yang kadang-kadangnya tidak ada asas langsung tidak digembar-gemburkan di luar sana. Contoh cerita yang menyatakan bahawa pesawat telah pun mendarat di Nanning, itu tidak benar.
Keduanya bahawa ada maklumat yang kesan pesawat berada di perairan Vietnam di selatan sebuah pulau. Saya dapat pengesahan daripada DCA, ianya tidak benar. Dapat dari pengesahan daripada Wisma Putra pun tak benar. Tetapi itu pun tak mencukupi. Saya nakkan pengesahan daripada pihak tentera kita yang sekarang ini menghubungi tentera laut Vietnam. Menurut Datuk Seri Hishamuddin, Kementerian Pertahanan MINDEF telah menghubungi pihak berkuasa Vietnam, Filipina, China dan Indonesia untuk mengesan lokasi pesawat yang hilang. Katanya setakat ini tiada bangkai pesawat ditemui di mana-mana lokasi. Beliau juga menjelaskan Jabatan Penerbangan Awam DCA telah dilantik sebagai jurucakap rasmi yang akan mengeluarkan kenyataan berhubung kehilangan pesawat malang itu. DCA diarah mengeluarkan kenyataan setiap 2 jam sekali. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM telah menggerakkan sebuah pesawat udara dan 3 kapal laut bagi membantu operasi mencari dan menyelamat pesawat Malaysia Airlines yang dilapor hilang. Pengarah C3I Command Control Communication and Information APMM, Kapten Maritim Hamid Muhammad Amin ketika dihubungi pihak media berkata aset APMM terbabit digerakkan pada 8.30 pagi tadi. Pesawat terbabit ialah pesawat udara CM415 dan kapal laut itu KM Segantang, KM Amanah dan KM Langkawi. Kesemua aset berkenaan digerakkan ke lokasi terakhir penerbangan MH370 itu dikesan sebelum terputus perhubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Subang pada 2.40 pagi. Dan Filipina yang terbaru menyertai operasi mencari dan menyelamat menjejaki pesawat MAS yang hilang awal pagi tadi. Menurut jurucakap Jabatan Pertahanan Filipina, Peter Paul Galvez, pihak tentera telah mengerah 3 kapal dan sebuah pesawat peninjau ke lokasi di mana pesawat berkenaan dilaporkan terputus hubungan dengan Menara Kawalan Udara. Sementara itu, jurucakap tentera Lieutenant Colonel Ramon Zagala berkata, pasukan SAR itu sedang membuat pemeriksaan di perairan barat Filipina dekat wilayah Palawan. Saudara, kami akan cuba membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Pastikan anda bersama TV1 untuk perkembangan terkini, iaitu Assalamualaikum, Salam Satu Malaysia. Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia. Perkembangan pesawat MAS yang hilang ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. China mengaktifkan mekanisme kecemasan sebaik sahaja menerima laporan mengenai kehilangan kapal tersebut. Menteri Luar Wang Yi pada sidang akhbar di Beijing memberitahu bahawa pegawainya telah melakukan semua yang termampu bagi mendapat maklumat mengenai pesawat tersebut. Menurut agensi berita China, pihak berkuasa Vietnam telah mengesan isyarat dari kapal terbang yang hilang itu. Agensi berita Xinhua memetik laporan media tempatan Vietnam. Pasukan mencari dan menyelamat Vietnam melaporkan bahawa isyarat dikesan kira-kira 220 km di barat daya wilayah Chamau. Pesawat tersebut membawa 239 orang berlepas dari Kuala Lumpur pada 12.41 tengah malam dan dijangka mendarat di Beijing pada 6.30 pagi. Pesawat itu hilang komunikasi 2 jam dalam penerbangan di ruang udara Vietnam. Dan seterusnya, wanita mampu menjadi pemain utama global untuk masa akan datang, terutamanya di abad ke-21 dalam bidang perniagaan. Ia memandangkan wanita mempunyai kreativiti, semangat ketabahan dan fokus yang tinggi dalam mengembangkan perniagaan yang semakin dinamik dalam arus dunia yang mencabar. Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor memberitahu wanita bukannya penyumbang pasif dalam kemajuan ekonomi. Sebaliknya, wanita memberi sumbangan yang tinggi menerusi bidang perniagaan. Justru wanita perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang secukupnya sebagai persediaan untuk bergerak lebih jauh. Selain itu, wanita tidak boleh bergantung harap dengan pertolongan semata-mata. Sebaliknya, mempunyai tekad dan usaha untuk mencapai kejayaan. Tegas beliau, segalanya terletak di tangan wanita dan kegagalan yang lalu harus dijadikan pengajaran. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Konvensyen Ekonomi Wanita China sempena sambutan Hari Wanita di Ibu Negara.
Bila saudara teruskan bersama TV1 untuk perkembangan terkini pesawat MH370. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Lagi perkembangan kehilangan pesawat MAS, waris keluarga penumpang diminta pergi ke KLIA oleh penerbangan Malaysia sebelum pukul 6 petang. Mereka diminta membawa bersama pasport antarabangsa. Laporannya bersama Nur Yusof di KLIA. Silakan Nur. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Kita berlintas langsung terus dari Menara Tinjau tingkat 5 di KLIA ini dan ikutan daripada kehilangan pesawat MAS yang kita sedang nantikan perkembangan semasa yang akan diumumkan mengenai perkembangan semasa oleh pihak yang lebih berwajib. Pelbagai pihak tampil untuk mengurangkan tekanan yang dialami oleh waris-waris penumpang mereka menangi pesawat MAS ini. Bersama dengan kita pada waktu ini ialah Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Kebajikan Masyarakat Tuan Haji Zulkifli Ramli. Jadi mungkin ada sumbangan atau sokongan yang diberikan oleh tim Tuan Haji. Sebaik saja Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kita mendapat berita tentang kehilangan pesawat, maka kita mendapat arahan daripada pihak tertinggi untuk membentuk satu pasukan kaunselor kita, dan kita secara immediate secara kita dapat membentuk seramai 10 orang kaunselor kita yang sekarang ini berada di KLIA dan bersiap sedia untuk memberi sokong bantulah kepada keluarga-keluarga yang terlibat dalam naas pesawat lah. Dan bersama-sama saya juga ada pengarah Lembaga Kaunselor Malaysia dan juga pengarah unit kaunseling. Jadi pasukan kaunselor kita bersedialah untuk memberi perkhidmatan bila-bila masa saja diperlukan. Dan kita akan buat follow up juga kepada keluarga-keluarga mangsa inilah. Tuan Haji bersama anggota ni, kumpulan ini akan berada di sini sehingga tempohnya macam mana? Kita akan berada sehingga kita tengok keadaan keluarga ni mangsa berada di mana. Dan kita bersiap sedia sekiranya diperlukan 24 jam kita akan bertugas 24 jam di sini. Dengan masing-masing ada kepakaran masing-masing dalam macam mana? Ya, memang pegawai kita memang dilatih dalam bidang trauma, kaunseling dan sebagainya lah. Dan sebab itulah kalau kaunselor-kaunselor kita yang hadir pada hari ini adalah kaunselor-kaunselor yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. InsyaAllah kita akan dapat berikan perkhidmatan untuk mengurangkan tekanan anggota keluarga. Ya, saya lihat pun pegawai-pegawai saya tak sabar lah. Dia berkobar-kobar untuk memberi sumbangan kecil kita lah kepada keluarga mangsa lah. Dan kita dapat lihat pun keadaan mereka memang dalam keadaan yang memerlukan bantuan daripada kita. Okey, terima kasih Tuan Haji. Itulah gambaran terkini saya dari KLIA ini dan kita kembali semula kepada rakan tugas yang akan seburi untuk berita selanjutnya. Terima kasih Nur Yusof. Dan seterusnya, Malaysia dan Vietnam telah menghantar pasukan mencari pesawat MAS yang hilang. Filipina juga telah menghantar 3 bot peronda tentera laut dan sebuah pesawat peninjau untuk membantu usaha mencari. Menurut jurucakap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Farida Shuib, pihak berkuasa Malaysia menghantar sebuah kapal terbang, 2 helikopter dan 4 kapal laut untuk mencari di perairan laut China Selatan. Pihak Malaysia Airlines menyatakan penerbangan tidak menghantar isyarat kecemasan atau berhadapan dengan cuaca buruk. Laman web rasmi Kerajaan Vietnam menyatakan pesawat itu terputus hubungan berhampiran ruang udara wilayah Chamau. Wilayah Chamau terletak di selatan Vietnam di sempadan Kemboja. Isyarat kapal terbang MAS tersebut tidak dapat dikesan oleh Pusat Kawalan Ho Chi Minh. Pihak berkuasa China dan Thailand telah menyatakan kapal terbang itu tidak memasuki ruang udara negara tersebut. Naib Presiden Kanan Serantau China Malaysia Airlines MAS Joshua Lau Kok Kwa berkata MAS akan mengemas kini maklumat kepada orang awam berhubung perkembangan terbaru pesawat MH370 dalam laman web rasminya dan Weibo, media sosial mirip Twitter. Beliau berkata demikian pada sidang media di salah sebuah hotel di Beijing. Beliau hanya membaca kenyataan rasmi yang dikeluarkan MAS tanpa mengadakan sesi soal jawab.
Persidangan akhbar itu berakhir kurang dari 10 minit dengan dihadiri lebih 100 petugas media. Ketika ini, anggota keluarga penumpang pesawat itu berhimpun di sebuah bilik berasingan di hotel sama tetapi pihak media tidak dibenarkan menemui bual mereka. Melihat teruskan bersama TV1 untuk perkembangan terkini pesawat MH370. Dengan itu, sekian berita semasa. Assalamualaikum. Terima kasih Angkasa Puri. Dan terkini saya masih lagi di Hotel Sama-Sama KLIA bersama ramai media tempatan untuk perkembangan lanjut di sini. Dan spekulasi pesawat Boeing 777 yang dikatakan terhempas di perairan Vietnam adalah tidak benar. Dan ini disahkan sendiri oleh Datuk Seri Hishamuddin Hussein yang memangku jawatan Menteri Pengangkutan pada sidang media tengah hari tadi. Dan pesawat yang dikendalikan Kapten Zahari Ahmad Shah yang membawa 239 penumpang termasuk 12 kru Malaysia Airlines adalah masih tidak dijumpai. Dan sehingga kini semua kekuatan yang melibatkan ketenteraan telah digerakkan ke lokasi untuk kerja operasi dan menyelamat dan bagi sebarang kemungkinan. Dan kita masih lagi menanti sidang media yang akan dikendalikan oleh Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak bersama dengan media yang ada di belakang saya ketika ini. Dan untuk itu kita akan bawakan perkembangan yang terkini dari semasa ke semasa dan terus setia bersama RTM. Kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih. Pesawat hilang, henti buat sebarang spekulasi. Ahli keluarga penumpang MH370 telah berkumpul di KLIA. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berita wilayah edisi 8 Mac turut membawakan informasi setempat lain seperti Filipina juga hantar pasukan mencari dan menyelamat. Juga projek perintis Taman Mini Herba. Bersama sama saya Miza Usni Muhammad. Dan saya Hakim Nasir. Kita terus sahaja ke laporan yang mendapat tempat hari ini. Penerbangan MH370 Kuala Lumpur Beijing yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 12.41 pagi dilapor terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Subang pada 2.40 pagi ketika berada di ruang angkasa Malaysia Vietnam. Pesawat B777-200 itu membawa 227 penumpang dan 12 anak kapal dijadual mendarat di Beijing pada pukul 6.30 pagi tetapi dilapor hilang dan setakat ini lebih 12 jam masih belum ditemui. Serentak dengan laporan itu juga, Malaysia Airlines bekerjasama dengan pihak berkuasa mengaktifkan pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan pesawat terbabit. Pelancaran operasi bagi menjejak pesawat Malaysia Airlines yang dilaporkan hilang semasa dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Sidang media yang dibuat Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBS Ahmad Jawahari Yahya turut menyatakan kali terakhir isyarat daripada penerbangan MH370 dikesan di 120 batu nautika di timur Kota Baru di perairan Laut Cina Selatan dan tiada petanda kecemasan daripada pesawat B777-200. Dalam masa yang sama menafikan spekulasi bahawa pesawat terbabit telah mendarat di Nanning, China. There has been speculation that the aircraft has landed at Nanning. We are working to verify the authenticity of the report and others. We are working with authorities who have activated the search and rescue
team to locate the aircraft. MAS juga akan menyediakan perkembangan terkini berhubung insiden ini. Maklumat lanjut boleh hubungi talian 03 7884 1234. Pengarah C3I Command Control Communication and Information APMM Kapten Maritim Hamid Muhammad Amin ketika dihubungi mengesahkan pihaknya telah menggerakkan sebuah pesawat udara dan 3 kapal laut bagi operasi mencari dan menyelamat. Pesawat udara CM415 dan kapal laut itu KM Segantang, KM Amanah dan KM Langkawi merupakan pesawat yang terlibat dalam operasi. Kesemua aset berkenaan digerakkan ke lokasi takhir penerbangan MH370 itu yang dikesan sebelum terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Subang pada 2.40 pagi. Dan sebaik mengetahui mengenai tragedi itu, Malaysia dan Vietnam telah menghantar pasukan mencari dan menyelamat. Dan turut menyatakan kesediaan berbuat demikian Filipina yang telah menghantar 3 berperonda tentera laut dan sebuah pesawat peninjau untuk membantu usaha mencari. Menurut jurucakap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Farida Shuib, pihak berkuasa Malaysia menghantar sebuah kapal terbang, 2 helikopter dan 4 kapal laut untuk mencari di perairan Laut Cina Selatan. Pihak Malaysia Airlines menyatakan penerbangan tidak menghantar isyarat kecemasan atau berhadapan dengan cuaca buruk. Laman web rasmi Kerajaan Vietnam menyatakan pesawat terbabit terputus hubungan berhampiran ruang udara wilayah Chamau. Wilayah Chamau terletak di selatan Vietnam di sempadan Kemboja. Isyarat kapal terbang MAS tersebut tidak dapat dikesan Pusat Kawalan Ho Chi Minh. Pihak berkuasa China dan Thailand telah menyatakan kapal terbang itu tidak memasuki ruang udara negara tersebut. Dan berhubung tragedi ini juga, China telah mengaktifkan plan kecemasan sebaik sahaja menerima laporan mengenai kehilangan kapal tersebut. Menteri Luar Wong Yi dalam sidang akhbar di Beijing memberitahu bahawa pegawainya telah melakukan semua yang termampu bagi mendapat maklumat mengenai pesawat tersebut. Menurut agensi berita China, pihak berkuasa Vietnam telah mengesan isyarat dari kapal terbang yang hilang itu. Agensi berita Xinhua memetik laporan media tempatan Vietnam, pasukan mencari dan menyelamat Vietnam melaporkan bahawa isyarat dikesan kira-kira 220 km di barat daya wilayah Chamau. Pesawat tersebut membawa 239 orang berlepas dari Kuala Lumpur pada 12.41 tengah malam dan dijangka mendarat di Beijing pada 6.30 pagi. Pesawat itu hilang komunikasi 2 jam dalam penerbangan di ruang udara Vietnam. Sementara itu, kabar angin yang mendakwa pesawat MH370 terhempas di perairan Terengganu tidak benar. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein mengesahkan mengenai perkara itu dalam sidang media di KLIA Sepang. Memastikan spekulasi yang kadang-kadangnya tidak ada asas langsung tidak digembar-gemburkan di luar sana. Contoh cerita yang menyatakan bahawa pesawat telah pun mendarat di Nanning, itu tidak benar. Keduanya bahawa ada maklumat yang kesan pesawat berada di perairan Vietnam di selatan sebuah pulau. Saya dapat pengesahan daripada DCA, ianya tidak benar. Dapat dari pengesahan daripada Wisma Putra pun tak benar. Tetapi itu pun tak mencukupi. Saya nakkan pengesahan daripada pihak tentera kita yang sekarang ini menghubungi tentera laut Vietnam. Menurut Datuk Seri Hishamuddin, Kementerian Pertahanan MINDEF telah menghubungi pihak berkuasa Vietnam, Filipina, China dan Indonesia untuk mengesan lokasi pesawat yang hilang. Setakat ini tiada bangkai pesawat ditemui di mana-mana lokasi. Beliau juga menjelaskan Jabatan Penerbangan Awam DCA telah dilantik sebagai jurucakap rasmi yang akan mengeluarkan kenyataan berhubung kehilangan pesawat malang itu. Dan di talian ketika ini, wartawan Zulhafiq Halim yang berada di Pusat Kawalan Trafik Udara Subang mempunyai perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat pesawat terbabit. Ya, Zul, teruskan dengan laporan semasa anda. Hello Zul. Baik, terima kasih Miza dan Hakim di studio Kasih Pudi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perkembangannya bagi operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan oleh Jabatan Penerbangan Awam Malaysia ini diteruskan
yang bermula seawal jam 2 pagi tadi, dan setakat ini masih lagi tidak mengetahui maklumat terkini berkenaan dengan pesawat tersebut. Dan setakat ini apa yang dimaklumkan bahawa kabar angin yang sedang tersebar luas di media sosial berkenaan pesawat berkenaan terhempas di perairan Laut China Selatan itu masih belum lagi dapat disahkan buat ketika ini. Namun semua agensi sedang berusaha untuk mengesan di manakah kawasan yang dikatakan pesawat itu kali terakhir dapat dihubungi di sekitar perairan Laut China Selatan. Dan semua agensi yang terlibat itu yang terdiri daripada Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia dan juga TUDM sedang bertekus lumus mengendalikan operasi ini dengan menggunakan pelbagai aset bagi memastikan operasi ini dapat berjalan dengan lancar. Dan keadaan ketika ini di pusat keselamatan koordinasi mencari dan menyelamat aeronautik di Jabatan Penerbangan Awam Malaysia di Subang ini, keadaannya agak sedikit tertekan di mana terpaksa berhadapan dengan situasi yang sangat genting buat ketika ini. Ya, Zul? Hello? Ya, teruskan. Dan perkembangan dari masa ke semasa akan terus saya bawakan langsung dari Pusat Kawalan Trafik Udara Malaysia di Subang ini. Setakat ini itu dahulu perkembangannya yang dapat saya kongsikan. Baik Zul, terima kasih dan kami akan terus dapatkan laporan semasa dari anda. Seterusnya, Dian Fatiah Makno juga mempunyai perkembangan berkaitan insiden ini. Ya, silakan Dian, laporan semasa anda langsung dari KLIA. Terima kasih di Angkasa Puri, dan terkini saya masih lagi berada di hotel sama-sama KLIA bersama ramai media tempatan dan juga antarabangsa untuk perkembangan lanjut. Dan tadi spekulasi pesawat Boeing 777 yang dikatakan terhempas di perairan Vietnam adalah sekadar spekulasi dan ianya tidak benar. Dan ini disahkan oleh Datuk Seri Syamruddin Hussein selaku pemangku jawatan Menteri Pengangkutan pada sidang media tengah hari tadi. Pesawat yang dikendalikan Kapten Zahari Ahmad Shah yang membawa 239 penumpang termasuk 12 kru kapal Malaysia Airlines masih tidak dijumpai, dan semua kekuatan yang melibatkan ketenteraan telah digerakkan ke lokasi untuk kerja operasi dan menyelamat bagi sebarang kemungkinan. Dan jika dilihat di belakang saya ketika ini, ramai media yang masih lagi menanti sidang media yang akan dikendalikan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak sebentar lagi. Dan untuk perkembangan terkini akan dibawakan dari semasa ke semasa. Terus setia bersama RTM. Kita kembali ke Angkasa Puri. Ya Diana, terima kasih. Dan saudara, tingkat 5 Balai Pelepasan KLIA telah menjadi tumpuan ahli keluarga penumpang pesawat MH370 sejak pukul 10 pagi tadi. Nur Yusof yang berada di lokasi yang sama punya laporan berkaitan. Silakan. Silakan Nur. Silakan Yusof. Di Anjung Tinjau di KLIA ini, tingkat 5 KLIA, dan baru sebentar tadi pasukan trauma Jabatan Kebajikan Masyarakat yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarahnya Zulkifli Ramli, Timbalan Pengarah Operasi bersama dengan pengarah kaunselor dan juga 10 anggota kaunselor dan kaunseling yang bernaung di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat telah dibenarkan masuk untuk memberikan kaunseling kepada ahli-ahli keluarga penumpang pesawat MAS yang hilang di kawasan perairan Vietnam, Malaysia. Dan ketika ini mereka sudah masuk di dalam setengah jam yang lalu. Dan ketika ini terdapat lagi sebahagian waris ahli keluarga penumpang pesawat itu masih lagi berada di dalamnya. Kami tidak dibenarkan masuk
semua media tidak benarkan masuk, hanya berada di kawasan luar lega di tingkat 5 ni, di kawasan Menara Anjung Tinjau di sini. Beberapa ahli keluarga yang sempat ditemui memang enggan memberikan sebarang ulasan terhadap apa yang telah disampaikan oleh pihak MAS atau wakil MAS, kerana di dalamnya mereka telah pun sebenarnya difahamkan, diberi taklimat tentang apa yang berlaku, situasi ahli keluarga mereka, nasib keluarga mereka. Tapi dari gambaran wajah hiba dengan air mata, dengan perasaan yang sedih dan muka yang seolah-olah menggambarkan ada tragedi yang berlaku pada keluarga, mereka keluar dan bergegas meninggalkan kawasan ini di Anjung di tingkat 5 ni, dan mengelak untuk memberikan sebarang ulasan. Kita memahami keadaan itu kerana mereka lebih mengetahui apa yang berlaku terhadap ahli anggota keluarga mereka. Dan kini kita masih lagi menunggu jika ada peluang untuk mendapatkan gambaran daripada mungkin pengarah kaunselor atau timbalan ketua pengarah itu yang akan keluar. Mungkin kita akan dapat gambaran sedikit petunjuk lah mengenai apa yang berlaku, dan setakat ini kita hanya berpegang kepada penumpang-penumpang MAS tersebut masih lagi dilaporkan hilang. Dan keadaan di sini tenang, hening, yang termasuk juga ada orang ramai yang tampil untuk bertanya khabar tentang nasib para penumpang yang hilang itu. Apapun kita akan memberikan gambaran kini jika ada orang-orang kenamaan ataupun pimpin-pimpin negara yang akan datang ke sini. Tapi tidak pasti, tidak ada lagi pimpin pucuk pimpinan anggota kabinet yang tiba di kawasan ini, kerana difahamkan mereka akan berada di sebuah hotel di Al-Barak ini untuk satu sidang media khas di sana. Dan itu sajalah dapat saya gambarkan perkembangan semasa di Menara Anjung Tinjau tingkat 5 KLIA ini. Kembali kepada rakan tugas di rakam campai Sudia 3 di Angkasa Puri. Terima kasih Nur Yusof. Dan dilaporkan juga pesawat terbabit dipandu Kapten Zahari Ahmad Shah, 53 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAS Ahmad Jawhari Yahya menjelaskan Kapten Zahari menyertai MAS pada 1981 dan mempunyai pengalaman terbang selama 18,365 jam. Pembantu juruterbang penerbangan MH370 ialah Farid Abdul Hamid, 27 tahun. Farid berpengalaman terbang selama 2,763 jam dan menyertai MAS pada tahun 2007. Pesawat Boeing 777-200 yang hilang itu berusia 11 tahun 10 bulan. Pesawat berkenaan dilaporkan terputus hubungan daripada menara kawalan 2 jam selepas meninggalkan KLIA. Dan berikut kronologi kes kehilangan MH370. Penerbangan MH370 pesawat Boeing 777 yang membawa 227 penumpang dan 12 anak kapal berlepas meninggalkan KLIA tepat pukul 12.41 malam. Pada pukul 2.40 pagi, menara kawalan udara di Subang terputus hubungan dengan pesawat berkenaan. Sebaik laporan terputus hubungan dibuat, MAS menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan pesawat berkenaan. Pada pukul 11 pagi, sidang MIDA Ketua Pegawai Eksekutif MAS Ahmad Jawhari Yahya mengesahkan insiden dengan menjelaskan kali terakhir pesawat MAS MH370 dapat dihubungi ketika pesawat berada pada jarak 120 batu nautika di perairan Laut Cina Selatan pada pukul 2.41 pagi.